ini semua guru yang hebat-hebat belaka. Baiklah, tanpa membuang masa saya teruskan. Membawa cikgu-cikgu semua melihat slide yang telah saya sediakan. Cikgu nampak ke? Okey, teknik menjawab untuk kertas 2. Kita akan fokus dulu kepada bahagian A. Okey, ada 11 kemahiran saintifik. Cikgu boleh dengar ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Okey, ada 11 kemahiran saintifik yang diuji. Pertama adalah membuat pemerhatian. Kedua, mengelaskan, ukur, mengguna nombor, membuat inference, mengapa begitu, meramalkan, komunikasi graf, hubungan ruang, mentafsir data, definisi secara operasi, pemboleh ubah dan hipotesis. Ini soal, ada 11 kemahiran saintifik yang ditanya dalam kertas 2 bahagian A dan juga sebahagian daripada bahagian C. Okey. Kita tengok dulu kunci untuk 20 markah bahagian A, pemboleh ubah. Di mana kita boleh minta anak murid kita mencari pemboleh ubah. Pertama adalah daripada ayat, jadual, graf dan juga gambar rajah. Okey, seterusnya adalah hipotesis. Hipotesis maksudnya adalah gabungan antara dimanipulasi, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak malas. Okey, biasanya kita mengajar murid menggunakan ayat jika MW, jika pemboleh ubah dimanipulasi maka pemboleh ubah bergerak balas, semakin MW semakin RV, MW satu lebih atau kurang RV dan sebagainya. Ini hanya panduan sahaja. Cikgu biasanya kita guna sebagai panduan untuk menulis hipotesis. Okey, seterusnya adalah membuat pemerhatian. Membuat pemerhatian dengan merujuk kepada deria, mendengar, sentuhan, bau, rasa dan penglihatan untuk kita mengumpulkan suatu maklumat, objek atau fenomena. Okey, dia merujuk juga kepada pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kemahiran yang keempat adalah mengelaskan. Mengelaskan maksudnya menggunakan pemerhatian untuk mengumpulkan objek-objek atau perkara mengikut kesamaannya ataupun perbezaannya. Okey, yang kelima adalah mengukur menggunakan nombor. Mana calon akan membuat pemerhatian secara kuantitatif menggunakan nombor dan alat dengan unit yang tetap. Okay. Jadi pengukuran pemerhatian tersebut akan menjadi lebih tepat. Yang keenam adalah inference. Bagaimana mengajar murid untuk menulis inference. Inference adalah satu data yang dikumpul untuk membuat kesimpulan atau penjelasan kepada sesuatu kejadian. Okey. Yang ketujuh, meramalkan sesuatu hasil yang dijangkakan berlaku dari data yang dikutip. Okey, yang ke-8 adalah berkomunikasi. Biasanya kita berkomunikasi dengan simbol grafik atau perkataan seperti jadual, graf, gambar rajah untuk menerangkan sesuatu tindakan atau keadaan. Okey, kemahiran yang ke-9 adalah menggunakan hubungan ruang dan masa, di mana perubahan itu melibatkan parameter pemboleh ubah dimanipulasi dengan masa iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Mentafsir data pula adalah kita nak memberi penerangan atau mencari sesuatu penerangan yang rasional tentang sesuatu objek, perkara atau data yang kita kumpulkan. Biasanya daripada graf. Okey, yang ke-11 adalah definisi secara operasi. Bagaimana untuk menerangkan konsep, apa yang mesti dibuat dan apa yang mesti diperhatikan. Anda boleh merujuk kepada pemboleh ubah bergerak malas. Okey. Tips untuk menjawab yang definisi secara operasi, ini kita gunakan sebagai panduan ayat umum dia.
Ayat di hadapan adalah ayat untuk apa yang hendak didefinisikan bergantung pada soalan adalah bahan atau cecair atau logam atau mikroorganisma atau keadaan, proses dan lain-lain yang sesuai yang menyebabkan, yang menghasilkan adalah pemerhatian eksperimen. Maksudnya merujuk kepada pemerhatian eksperimen tersebut. Okey cikgu, itu semua 11 kemahiran. Okay, so seterusnya saya akan tunjuk soalan bahagian A daripada soalan 1 hingga 4 dari tahun 2015 sehingga tahun 2019. Okay, kalau cikgu tengok, untuk mencari pemboleh ubah. Tadi kata pemboleh ubah boleh didapati daripada jadual, ayat, graf, jadual, ayat, graf dan juga dalam raja. Okey, dalam soalan ini pemboleh ubah dimanipulasi ada pada jadual, itu bahan, jenis bahan. Pemboleh ubahnya adalah, pemboleh ubah bergerak balasnya adalah keadaan mentol. Dan di ayat boleh juga kekondaksian arus elektrik bahan. Itu juga di mana murid, kita boleh mengajar murid untuk mencari pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimalakan juga ada pada raja. Okey, kita tengok. Okey, soalan di sini, soalan 2015 ini meminta calon menulis hipotesis. Hipotesis, logam adalah konduktor yang lebih baik dari bukan logam. Sudah ada logam, ion besi, sulfur. Salah satu kita mesti menulis hipotesis secara spesifik. Tak boleh hipotesis yang umum. Okey, DSO di situ ada definisi secara operasi bagi logam. So logam ialah bahan pepejal. Mesti tulis bahan pepejal. Okay, katakan pepejal tak ada, bahan saja diterima tak cikgu? Boleh. Logam ialah bahan yang menyebabkan mentol menyala. So mentol menyala itu adalah pemerhatian daripada eksperimen. Okey, itu adalah contoh soalan 1. So kita pergi kepada soalan 2. Okay, dalam soalan 2, soalan ini meminta calon menulis pemerhatian. So tengok pemerhatian ada pada gambar rajah 2.1, 2.2. So soalan minta pemerhatian pada gambar rajah 2.2. So apa boleh kita jawab? Itu 2.2. So, tengok bacaan termometer, bandingkan 2.2 dengan 2.1. Pemerhatian dia adalah bacaan rajah 2.2 meningkat. Kalau calon tulis rajah 2.2 meningkat berbanding rajah 2.1 boleh. Ataupun kalau dia minta salah satu rajah, boleh tulis salah satu. Okey, itu hasil daripada pemerhatian, soalan akan minta inference. Okay, inference bagi rajah 2.2. Kenapa bacaan suhu meningkat? Inference maksudnya berikan sebab. Cikgu kena berikan sebab kenapa suhu rajah 2.2 meningkat. Kerana adanya tindak balas air dengan natrium hidroksida yang membebaskan haba. Maksudnya inference tu yang kita tak nampak tapi ada sebab di sebaliknya. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ada pada rajah. Situ. Apa tu? Dimanipulasi isolin dan natrium hidroksida. Itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi ada dua jenis bahan yang berbeza. Okey. Juga tu. Juga ada dalam soalan atau dalam ayat suhu mewakili pemboleh ubah bergerak balas. Isolin dan natrium hidroksida maksudnya pemboleh ubah ada dalam soalan atau ayat dan juga ada dalam gambar rajah. Okey, kita teruskan dengan soalan 3. Soalan 3 diberi jadual dan juga gambar rajah. Murid boleh mencari pemboleh ubah dimanipulasi pada jadual dan juga pada rajah.
Okey, kalau diberi jadual begini, di atas adalah mewakili pemboleh ubah dimanipulasi, di bawah mewakili pemboleh ubah bergerak balas. Dalam soalan ini, dia minta calon untuk melukis graf. Okey, keyword dia adalah lukis graf. Kalau kita tengok, sebelum ni tengok dulu. Lukis graf bermaksud graf itu graf garis atau graf garis lurus atau graf garis melengkung. Berdasarkan graf, calon diminta untuk menulis atau membuat hubungan berdasarkan graf. So hubungan tadi macam mana? Hubungan semakin bertambah jarak sumber cahaya, semakin bertambah masa yang diambil bagi pembebasan 5 gelembung gas. Maksudnya hubungan yang berlaku di antara ruang masa. Okey, kita teruskan dengan soalan keempat, proses penampaian. Soalan meminta mencari pemerhatian pada rajah 4.1. Ingat, pemerhatian kita tulis apa yang kita nampak. Yang tak nampak jangan tulis ibu. Itu kalau tak nampak itu biasanya melibatkan inference atau berikan sebab. Okey, apa yang kita nampak adalah air kapur menjadi keruh. Itu apa yang kita nampak pada rajah 4.1. Okey, so pada rajah juga adanya pemboleh ubah dimalarkan dan dimanipulasi. Kat situ apa? Constant variable isi padu air yang ini boleh ubah dimanipulasi. Ada dua bahan yang berbeza, dua larutan yang berbeza. Okey, inference daripada rajah 4.1 hasil daripada pemerhatian kenapa air kapur menjadi keruh, kerana gas karbon dioksida dihasilkan. Itu adalah teknik untuk menjawab inference, berikan sebab. Boleh mula dengan perkataan kerana. Ada setengah calon dia akan salin semula ayat pemerhatian, air kapur menjadi keruh kerana gas karbon dioksida dihasilkan pun boleh diterima. Okey, definisi secara operasi, soalan yang nak didefinisi adalah penapaian. Penapaian ialah suatu proses. Okey, andai kata calon menulis proses dengan perkataan yang lain, yang ataupun tulis suatu, tak ada perkataan proses, walaupun perkataan seterusnya yang menghasilkan gas karbon dioksida, jawapan itu tidak diterima. Okey, kita tengok pemerhatian eksperimen dia adalah menghasilkan gas karbon dioksida. Ialah suatu proses. Ingat tadi teknik untuk definisi secara operasi, sesuatu ialah apa. Okey, habis tahun 2015, kita tengok contoh soalan tahun 2016. Okey, soalan yang diberi, boleh ubah. Lagi sekali dalam jadual, ajar calon mencari, anak murid kita mencari pemboleh ubah dalam jadual. Sebelah kiri pemboleh ubah dimanipulasi, di sebelah kanan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, keyword di atas tu kumpulan darah, maka itu adalah jenis variasi. Jenis variasi tak selanjar graf balang. Okay, dalam soalan ini keyword dia adalah lukis catabah. Jadi ada setengah murid tak tahu catabah, ada setengah murid tahu graf balang. Jadi cikgu beritahulah dia catabah, graf balang adalah benda yang sama. Lukis catabah atau graf balang. Dalam soalan ditulis lukis catabah. Okey. Soalan yang kedua adalah mengenai tajuk jenis plastik. Ada 4 jenis plastik. Dalam setiap satu tu ada dalam kumpulan yang sama. Yang mana satu termoset, yang mana satu termoplastik. Jadi kena kenaskan dulu. Jadi melamina dan senuk bakali itu adalah termoset, polietena dan polistirena itu adalah termoplastik. Okey, dalam soalan ini dia minta semua itu dipanaskan. Yang mana akan tiada perubahan. Tiada perubahan adalah contoh bagi melamina dan bakelit. So suruh dalam soalan itu minta calon menulis inference bagi termoset. Kenapa termoset tiada perubahan apabila dikenakan haba atau dipanaskan?
So dia boleh tulis kenapa, kerana sifat dia adalah sifat dia keras kan, jadi dia tidak mempunyai kesan pada rangkai silang apabila haba dikenakan. Kerana haba yang dikenakan tidak mempunyai kesan pada rangkai silang. Itu sebalik inference. Kenapa dia tidak berubah apabila dipanaskan. Okey. Soalan seterusnya adalah soalan 3. Situ dah cakap kat situ di hadapan sebuah cermin sata. Jadi juga dalam gambar raja nombor 10 tu sebelah sisi menunjukkan ciri imej bagi cermin sata, iaitu songsang sisi. So soalan meminta hubungan di antara jarak lampu meja dengan jarak imej. Bagaimana calon nak menulis hubungan, dia diberi soalan lampu meja itu didekatkan di hadapan cermin. So penulisan hubungan adalah sama ada kita boleh guna perkataan semakin atau tak semestinya. Macam ni ya, jarak lampu meja adalah sama dengan jarak imej. Maksudnya mesti ada pemboleh ubah parameter, pemboleh ubah dimanipulasi, itu jarak lampu meja, dan responding variable jarak imej, itu adalah hubungan. Okey, baik. Soalan yang keempat mengenai hubungan halaju troli dengan jarak sesaran blok kayu. Pada rajah, adanya pemboleh ubah constant variable, manipulate dengan responding ada dalam jadual. Cikgu boleh tengok bila ajar murid, kita boleh murid bulatkan, tunjukkan yang mana satu pemboleh ubah bergerak pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang sama? Wooden block kayu 200 gram atas dan bawah, maksudnya apa? Jisim blok kayu. Troli 1 kilogram jisim troli. Apa yang sama? Kemudian pada jadual, di sebelah kiri mewakili pemboleh ubah dimanipulasi dan kanan adalah bergerak balas. Okey, soalan meminta inference. Kenapa pada troli B sesaran dia bertambah? Kenapa bertambah? So inference yang boleh dijawab adalah kerana laju dia bertambah. So hubungan pula macam cikgu, hubungan kita dah ada laju, kita dah ada sesaran. Hubungan dia semakin bertambah laju, semakin bertambah sesaran. Pada rajah, kita tengok pada rajah, iaitu pergerakan blok kayu selepas pelanggaran, dan juga kita boleh mengukur bacaan sesaran blok kayu tersebut. Okey, habis SPM 2016, pergi pada contoh soalan SPM 2017, soalan nombor 1. Dalam jadual mengkaji pemindahan tekanan dalam cecair oleh sistem hidrolik. Okey, diberi jadual atas bawah macam tu. Itu dia ajar, atas adalah dimanipulasi, bawah adalah bergerak balas. Okey, jadual begitu. Okey, pada rajah adanya pemboleh ubah dimalarkan, constant variable, dan soalan ini minta calon lukis graf. Keyword dia adalah lukis graf. Okey. So lukis graf, macam tadi lukis graf sama ada di graf garis lurus atau graf garis melengkung. Teknik nak melukis tu kena cerita lain hari lah cikgu. Okey, melukis graf. Okey, soalan yang kedua adalah mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria. Okey. Dekat sini soalan minta dalam ayat, dalam soalan adanya pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak malas, iaitu pertumbuhan bakteria, dan dalam jadual keadaan bubur nutrien juga adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, constant variable ada pada dalam ayat dan juga pada rajah. Itu dimanipulasi, itu satu ada kotak hitam, kesan cahaya. Selepas 3 hari. Selain daripada itu, dimanipulasi adalah isi padu
kultur bakteria dan isi padu nutrien bro. Tak ada arrow kat situ. Okey, itu adalah CV. Pemerhatian pada tabung uji P. Bagaimana menulis pemerhatian pada tabung uji P? Kita rujuk kepada jadual 2. Pada tabung uji P, keadaan bubur nutrien dia menjadi keruh. So, buat ayat dia, keadaan bubur nutrien menjadi keruh pada tabung uji P. Itu adalah pemerhatian, tulis apa yang kita nampak. Okey, kemudian inference. Kenapa tabung uji P menjadi keruh? Kerana bakteria tumbuh aktif dalam keadaan gelap. Itu alasan ataupun sebab di sebaliknya bubur nutrien menjadi keruh. Dan soalan meminta mendefinisikan secara operasi bagi bakteria. Sebagaimana nak menulis definisi secara operasi, so bakteria ialah mikroorganisma. So yang menyebabkan bubur nutrien jadi keruh itu adalah pemerhatian eksperimen. Okey, cikgu. Boleh ya? Okey, soalan 3. Soalan 3, kesan fosforus ke atas pertumbuhan pokok orkid. Itu dalam ayat. Itu ada pun boleh ubah dia, dimanipulasi. Pertumbuhan pokok orkid responding. Okay, soalan minta pemerhatian. Pemerhatian tu perbezaan di antara pokok P dan Q. So boleh buat perbandingan. Pokok P mempunyai akar lebih banyak, daun lebih banyak atau bunga lebih banyak dari Q. Jadi tulis apa yang kita nampak untuk dibuat perbandingan. Calon sebelum ni ada menulis pokok orkid P lebih subur berbanding pokok orkid Q. So jawapan pemerhatian itu salah, tidak diterima. So hipotesis, antara contoh hipotesis, pokok orkid P memerlukan fosforus untuk tumbuh subur dan sihat. Ini adalah contoh ataupun cadangan hipotesis. Sebenarnya banyak lagi jawapan hipotesis yang lain. Okey, cikgu, itu soalan nombor 3 ataupun cikgu boleh tulis, ada dalam kat situ, kaedah aeroponik dengan menyembur larutan baja yang berbeza. Pokok P yang disembur dengan baja fosforus mempunyai pertumbuhan akar lebih banyak, mempunyai daun yang lebih banyak pun diterima di dalam pemarkahan SPM. Okey, baik, soalan 4. Soalan 4 mengenai ketertempaan bahan. Ini soalan logam dan bukan logam. Yang bahan yang berbeza, dari kata berbeza maksudnya dalam gambar rajah pun ada ketertempaan itu adalah responding. Blok cuprum, blok karbon dimanipulasi. Pemerhatian pada rajah 4.1. So tulis pemerhatian hanya khusus untuk rajah 4.1 iaitu blok cuprum menjadi kepingan cuprum. Boleh kan cikgu, senang kan kalau dah tahu cara untuk menulis pemerhatian. Tengok, rujuk kepada gambar rajah atau jadual yang diberi. Inference, kenapa blok cuprum itu menjadi kepingan? Kerana blok cuprum sifat dia boleh ditempa. Itu adalah sifat bahan logam. Okey, dan soalan seterusnya, definisi secara operasi bagi logam. Logam ialah bahan pekerja. Ada soalan sebelum ni, logam ialah ada soalan sebelum ni apa? Tahun berapa? Lain, tak sama, so dia bergantung kepada pemerhatian eksperimen. Yang 2015 tadi adalah mentor menyala atau mentor tidak menyala. Tapi dia minta juga definisi mengenai logam. Kat sini eksperimen dia berbeza. Ini adalah bahan pepejal ataupun logam ialah bahan yang menjadi kepingan apabila diketuk. Itu adalah pemerhatian eksperimen, penulisan definisi secara operasi. Okey, habis soalan 2017, kita pergi pada soalan 2018. Ni masih lagi tajuk logam. Tapi sifat atau ciri yang berbeza, dua jenis bahan yang berbeza.
kupron karbon dimanipulasi, kekuatan regangan dalam ayat itu adalah bergerak balas. Kat situ kita belajar murid kita mencari pemboleh ubah terlebih dahulu. So hipotesis. Tengok hipotesis, kupron mempunyai kekuatan regangan yang tinggi. Maksudnya kita perlu mengajar murid menulis hipotesis yang spesifik. Kita boleh tulis jenis bahan yang berbeza mempunyai kekuatan regangan yang berbeza. Tidak diterima dalam pemakahan sama ada hipotesis sebelah. Sebelah maksudnya salah satu, sama ada cikgu boleh tulis karbon mempunyai kekuatan regangan yang tinggi. Boleh. Ataupun kupron mempunyai kekuatan regangan yang rendah. Boleh bagi hipotesis. Okey, itu soalan hipotesis dan definisi secara operasi bagi bukan logam. So, bukan logam, bahan ayat yang nak didefinisi mesti berada di hadapan ayat. Bukan logam ialah dia juga adalah bahan pepejar yang mudah patah. Itu merujuk kepada Rajah 1.2. Okey, cikgu soalan 2, 2018. Eksperimen untuk mengkaji kedalaman lekukan yang terhasil ke atas bongkah X dan bongkah kayu Y. Dalam ayat tu pun dah jelas boleh ubah apa, dalam gambar pun sama. Untuk dimanipulasi. Yang mempunyai luas permukaan berbeza itulah dimanipulasi. Kedalaman lekukan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jelas pada gambar rajah. Kita boleh ajar anak murid kita mencari pemboleh ubah dalam ayat dan juga dalam gambar rajah yang diberi. Soalan meminta menulis hipotesis. Dah ada pemboleh ubah dimanipulasi, dah ada pemboleh ubah bergerak balas. So apakah hipotesis dia? Cikgu macam mana, sama nak tulis dua-dua atau salah satu? Boleh tulis salah satu atau kedua-duanya. Maksudnya hipotesis dah ada hipotesis. Kalau soalan minta hipotesis, apa beza soalan hipotesis dengan soalan hubungan? Kalau cikgu perasan, kalau soalan hubungan, kalau soalan itu ada soalan mengenai hubungan, biasanya soalan hipotesis tidak diberi dan sebaliknya lah. Okey, kita tengok hubungan, wujud pada rajah, semakin kecil luas permukaan bongkah kayu, semakin dalam kedalaman lekukan, atau untuk rajah yang 2.2, semakin besar luas permukaan bongkah kayu, semakin kurang kedalaman lekukan. Okey, tapi dia tidak boleh vice versa seperti hipotesis. Katakan semakin kecil luas permukaan bongkah kayu, semakin kurang kedalaman lekukan, maka hubungan itu adalah salah. So hubungan adalah mesti penulisan yang tepat. Hipotesis dia boleh dan sebaliknya, vice versa. Okey, soalan 3 mengenai rambut kerinting dan rambut lurus. Atas tu, mestilah tajuk variasi, kena ajar murid. Tajuk variasi tak selanjang, graf balang, ciri dia adalah taburan diskrit. Soalan ini dia minta murid melukis carta bar. Lagi sekali, keyword dia carta bar, soalan tulis carta bar, murid melukis graf balang. Okey, itu sahaja soalannya untuk soalan 3. Soalan yang keempat, mengkaji kesan cahaya. Ke atas kesan cahaya matahari, ke atas fotografi putih yang dilapisi dengan argentum chlorida. Kesan cahaya ini manipulasi. Kertas fotografi, keadaan kertas tu boleh ubah bergerak balas. Okey, soalan meminta pemerhatian. Pemerhatian pada rajah 4.1. So, kita jawab berpandukan rajah 4.1, kertas fotografi berwarna kelabu. Hakikatnya berwarna hitam pun boleh cikgu, tapi kita kena ajar berdasarkan soalan, kita anggap dia berwarna kelabu. Okey, inference dia, kenapa kertas itu bertukar berwarna kelabu? Kerana argentum chlorida pada kertas fotografi bertindak malas terhadap cahaya. Di sebalik dia, kenapa dia bertukar menjadi warna kelabu. Okey, definisi secara operasi bagi kertas fotografi ialah kertas. Kalau ialah sesuatu saja,
tiada kertas, maka jawapan itu tidak diterima. Kertas menjadi kelabu apabila terdedah kepada cahaya matahari. Itu adalah definisi secara operasi. Habis soalan 2018, last soalan 2019, tahun lepas, cikgu boleh tengok antara jisim-tin dengan masa yang diambil. Ke atas itu pun dah ada jawapan, dimanipulasi dan bergerak balas. Juga ada dalam jadual. Pada rajah itu adalah constant variable, panjang tali dengan saiz tin. Pada jadual dimanipulasi dengan bergerak balas. Untuk murid yang tahap sederhana atau berpotensi, seloknya kita boleh, bila murid itu boleh mencari atau mengenal pasti pemolek ubah, maka soalan seterusnya dia boleh jawab. Jika pemolek ubah dia tak jumpa, maka soalan-soalan seterusnya dia akan lost ya cikgu. Okey, hubungan pada jadual. Okey, hubungan semakin bertambah jisim tin, semakin bertambah masa berhenti berayun. Bila rujuk kepada jadual, kepada jisim tin 50 hingga jisim tin 250 gram, masa dia adalah semakin bertambah. Ini hubungan ruang dengan masa. Okey, soalan 2. Ni graf tadi, soalan nombor 1, soalan dia adalah lukis graf garis. So, maklumkan pada murid, lukis graf itu sama ada graf garis lurus atau garis melengkung. Walaupun nampak senang cikgu, ada murid lukis graf, dia bantai lukis graf palang, cat tebal, histogram dan sebagainya. Okey, soalan 2, histogram ketinggian murid. Bila soalan histogram, mesti melibatkan jenis variasi selanjar, taburan dia normal selanjar. Histogram, graf dia rapat-rapat. Kalau graf palang, graf dia jauh. Kalau kita jaga graf dia, dia punya kotak tu jauh-jauh. Okey, dan soalan ini dia minta bilangan murid bagi julat 71 dan hingga 80 kilogram, mentafsir data. So, ajarlah murid bagaimana dia membaca daripada graf. Okey, boleh ya cikgu? Soalan seterusnya adalah adunan roti menggunakan resepi berikut. Ini tajuk apa ni? Ini tajuk penyampaian kan? Pada jadual adanya pemolek ubah dimanipulasi, gerak balas pada jadual. Soalan ini meminta calon menulis inference. Doh A mengembang kerana. Cikgu dah boleh jawabkan hasil daripada tadi. Inference berikan sebab kenapa keadaan doh mengembang. Dan sebaliknya kenapa keadaan doh mengembang. Contoh jawapannya, kerana yeast aktif pada suhu 30 ataupun aktif pada suhu bilik. Kalau tak nak, ada setengah murid guna mikroorganisma. Jawapan diterima, boleh. Ada kerana yeast bertumbuh pesat, bertumbuh baik pada suhu 30 dan sebaliknya. Dan seterusnya lah kalau dia jawab doh B, dan sebaliknya lah jawapan dia. Okey, soalan seterusnya adalah definisi secara operasi bagi yeast. So yeast ialah apa yang menyebabkan. Yeast tadi bakteria ialah apa. So yeast ialah mikroorganisma yang menyebabkan apa. Apa pemerhatian eksperimen. Satu mengembang, satu tiada perubahan. Yeast ialah mikroorganisma yang menyebabkan keadaan doh mengembang. Itu adalah definisi secara operasi. Okey, soalan yang keempat, mengkaji ketahanan terhadap kakisan bagi alloy dan logam tulen. Okey, kat situ pun dah ada MV-RV pada soalan, pada jadual, jenis sudu, keadaan sudu, kakisan, pengaratan. Ramai murid menulis pengaratan. Okey, soalan minta pemerhatian pada salah satu sudu. Jadi tulis apa yang kita nampak lah. Sudu besi apa? Sudu keluli apa?
Tulis apa yang kita nampak. Jangan tulis yang tak nampak. Okey, itu adalah pemerhatian. Hipotesis. Hipotesis kita guna macam kaedah MV1 lebih atau kurang dari RV, lebih atau kurang RV dari MV2. Contoh, sudu besi lebih mudah berkarat berbanding sudu keluli. Atau sebaliknya lah, sudu keluli lebih mudah berkarat berbanding tadi sudu besi, dan sudu keluli tahan karat berbanding sudu besi, dan sebaliknya vice versa. Diterima jawapan itu. Atau alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulen. Jawapan hipotesis itu pun diterima. Okey, habis bahagian A. Mungkin cikgu nak tengok contoh-contoh yang lain. Saya bagi contoh tu soalan daripada 2015 hingga 19. Ini soalan, ini contoh daripada tadi sama. Ini contoh ayat tadi. Tu daripada kita tengok daripada real kertas SPM. Ini kertas yang tahun sebelumnya, SPM 2009. Ada dua bahan yang berbeza kat atas latex, kesan suhu, penyampaian. Jadi cikgu boleh ajar murid ada 25 suhu tinggi atau rendah, pertumbuhan bakteria tumbuh atau tidak. Itu menunjukkan bagaimana kita nak murid mencari pemboleh ubah. Ini daripada jadual sama, kan atas bawah, jadual kiri kanan 2 kolom. Kalau jadual atas bawah, atas dimanipulasi, berat balas, daripada graf, paksi X, dimanipulasi, pemboleh ubah dimanipulasi, paksi Y, pemboleh ubah bergerak balas, daripada rajah, ini contoh rajah bagi kanta cembung. Kita boleh tengok situ, yang dimalakan yang sama. Jadi kita boleh ajar murid mencari kalau dimalakan apa yang sama. Minta dibulatkan, tunjukkan dengan anak panah dan sebagainya. Objek, size objek, ketinggian objek, jenis kanta, dimanipulasi. Apa yang dimanipulasi? Apa yang beza? Size apa? Kedudukan apa? Ada jarak objek, bergerak balas, tengok image. Adakah dia sama? Size, image dan sebagainya. Itu daripada gambar rajah. Jadi kalau soal macam misalnya CV, MV berada di sebelah kiri dan RV berada di sebelah kanan. Okay, contoh lain, ini lain contoh soalan mikroorganisma. Apa yang dimalakan? Size cakra, size cakra. Apa yang dimanipulasikan? Satu kepekatan tinggi, satu berkepekatan rendah. Gerak balas, luas kawasan jernih, diameter kawasan jernih. Cikgu ajarlah, ini teknik yang cikgu boleh guna. Pemala atau parameter, contoh-contoh dia bergantung pada soalan, size of wire, length, thickness, diameter, spring length, thickness, type, concentration, size. Itu contoh pemala yang mesti diajar pada murid. Ada setengah murid dia tidak menulis pemala bagi pemboleh ubah. Yang tadi dah. Okey, contoh hipotesis. Masa jadual atas bawah, semakin bertambah masa, semakin masa bertambah, maka isi padu gas semakin bertambah. Dan jika masa bertambah, maka isi padu gas semakin meningkat. Okay, itu hipotesis. Ini convex lens, lagi sekali hipotesis. Okay, contoh dia lah. Ini contoh yang lain. Ini SPM yang sebelum lagi tahun yang lebih lama. Hipotesis. Jadi dalam gambar rajah ini, guru atau cikgu-cikgu boleh mengajar, minta murid dulu mencari pemboleh ubah, kemudian baru menjawab hipotesis. Jarak jauh, maka saiz ini kecil. So bandingkan gambar rajah tersebut jika ada dua gambar rajah. Yang tadi sudu besi, paku besi, yang ini
Jadi sudu besi, sudu keluli, ini paku besi, paku keluli. Soalan sebelum ni, paku besi lebih mudah berkarat dari paku keluli. Ini adalah salah satu penulisan hipotesis. Dan sebaliknya lah cikgu. Sebaliknya maksudnya boleh tulis paku keluli lebih mudah berkarat dari paku besi. Jawapan itu diterima. Kematian nak balas antara logam dengan asid. Untuk kita dulu mencari CV 5 gram, bisim logam, manipulasi, ada 2 jenis logam L dengan logam M, RV, responding apa isi padu gas. Baru tulis pemerhatian. Untuk tengok gas 2A, darjah 2A sedikit, dan darjah 2B banyak. So ayat yang proper adalah logam L menghasilkan gas yang sedikit, logam M menghasilkan gas yang banyak. Itu pemerhatian. So, tadi cakap teknik menulis pemerhatian, tulis apa yang kita nampak. Okay. Contoh lain, ni adalah sama macam soalan sebelum juga. Tekanan, luas permukaan yang berbeza, menghasilkan kedalaman lekukan. So pemerhatian, apa lekuk? Lekuk P, lekuk Q. Lekuk P lebih dalam dari lekuk Q. Okay. So Maaf Puan Nadina, ya. Eksperimen yang tadi, okay, ada soalan, boleh tak kalau hipotesis ditulis paku besi berkarat manakala paku keluri tidak berkarat? Boleh. Jawapan itu boleh diterima. Okay. Terima kasih. Okay. So inference, terima kasih tanya soalan tu. Inference, apa yang di sebalik dia? Kenapa P lekuk dia lebih dalam? Itu inference lah. Kita tengok sebaliknya. Ini contoh yang lain. Ajar murid, tu apa bacaan ke apa? Pada pepecah pelambam, buram pelambam. Cikgu boleh tengok kat situ. Ini contoh juga. Road, masa, di mana satu dimanipulasi, di mana satu bergerak balas, di mana satu dimalarkan. Untuk soalan mengelas. Ini soalan tahun 2003, cikgu lama dah soalan ni. Yang mana menghasilkan image yang sama. So tick, tanda kan. Jawapan dia. Tanda satu, salah. Tanda yang sama lah mengelaskan satu sama atau dia berbeza. Tahun 2006, tandakan yang mana satu getah asli, macam mana yang sama. Okey. Ini menggunakan kaedah gundalan. Macam murid menggunakan kaedah gundalan. Lain-lain. Ini variasi tadi. Untuk variasi. Menggunakan nombor. Okay, soalan minta tulis bacaan word meter. Aku menggunakan nombor. So, kita nak menguji bagaimana murid boleh membaca bacaan word meter. Word meter, termometer, mengaca spring, silinder penyukat dan sebagainya. Okey, ni lagi sekali 2003. Soalan contoh soalan 2003. Lain berkomunikasi dengan graf. Draw a graph. Okay. Contoh, draw a chart. Hubungan ruang tadi. Predict. Biasanya soalan ramalan, soalan D2 tu, kita kena galak maksudnya meminta murid menulis jawapan dalam bentuk nilai. Kalau berkurang, bertambah, tidak diterima dalam skema pemakan. Galak meminta murid menulis jawapan dalam bentuk nilai untuk prediction. Okay, itu relationship. Tengok situ. Kita dah explain tadi. Dan jangan lupa untuk yang garis melengkung, jangan guna pembaris. Garis lurus mesti guna pembaris. Okey.
Ada juga cara menulis berkadar terus. Jawapan itu diterima berkadar terus. Boleh. Okay, ini data. Baca dalam graf. Pada laju 0.6 berapa? Berapa dia punya momentum? Okay. Definisi secara operasi. Okay, pertumbuhan bakteria. Bagaimana murid menjawab definisi secara operasi? Pertumbuhan bakteria ialah apa cikgu? Ialah satu proses yang menyebabkan rujuk pada pemerhatian eksperimen hubur nutrien menjadi keruh. Sama macam tadi. Itulah pusing-pusing, itulah dia punya soalan dan jawapan. Ini SPM tahun 2008, penapaian. Tadi pun ada soalan penapaian. Tak ada kena jawab sendiri cikgu, soalan penapaian. Okey, ini antara koleksi lah, koleksi definisi secara operasi. Penapaian ialah satu proses. Kita tengok saya go through dengan cepat sikit. Penapaian ialah satu proses yang menghasilkan gas. Apa yang tadi yang menghasilkan gas, pemakaian eksperimen, antibiotik, ada dua eksperimen yang berbeza. Satu membuat kawasan jernih di atas permukaan agar-agar nutrien. Satu boleh mengurangkan saiz koloni bakteria. Ini bergantung kepada soalan dan eksperimen yang diberi. Insulin adalah bahan cecair yang mempunyai takat didih 100 darjah Celsius. Itu definisi bagi insulin. Tengok ni logam. Maksudnya ada 4 eksperimen yang berbeza bagi logam. Bergantung kepada eksperimen lah. Logam adalah bahan pejal mengalihkan haba. Logam adalah bahan berpejal menjadi panjang perlu ditarik. Ini adalah contoh. Tadi logam adalah bahan berpejal yang menyebabkan mentol menyala, dan logam adalah bahan berpejal yang nipis menjadi ketuk, nipis bila diketuk. Alloy ialah bahan logam yang tahan kakisan. Satu alloy ialah adalah bahan berpejal yang membuat lekukan yang kurang dalam apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya. Okey. Tadilah itu contoh-contoh definisi cikgu yang pernah keluar. Yang sama, antibiotik ialah bahan kimia. Okey, membentuk kawasan jernih di atas permukaan agar nutrien. Tadi, insulin tadi. Okey, habis. Setakat ni, cikgu faham ke? Untuk yang bahagian A, saya ada sedikit bahagian soalan 10. Kalau cikgu nak tengok ini saya sediakan untuk anak-anak murid saya. Cikgu mungkin cikgu boleh share. Nanti slide ini saya akan share dan cikgu boleh guna dan cikgu boleh tambah upasuan mengikut keperluan sekolah cikgu lah. Mungkin antara kita tak sama. Kat sini saya hanya mengajar cara, teknik dan konten sahaja. Cara bagaimana nak menjawab. So konten tu tak ada di situlah. Maksudnya konten tu saya pulangkan balik pada cikgu lah, bagaimana cikgu nak mengajar anak murid cikgu. Okay, tengok contoh soalan 2015. Okay, dalam statement given, murid Q memberi masa lebih lama untuk berhenti berayun berbanding murid P. Masa yang diambil oleh objek bergerak berhenti bergantung pada jisimnya. Okay, kalau dalam soalan ini, soalan ke-10A, soalan mesti minta hipotesis. So, bagaimana cikgu nak menulis hipotesis? Kalau dalam soalan essay, hipotesis yang ditulis mesti berdasarkan situasi atau penyataan atau rajah yang diberi. Okey, contoh, tengok satu murid Q berbadan besar, satu murid P berbadan kurus dan sebagainya. Ini kira jawapan standard. Semakin besar dia suatu objek, semakin lama masa yang diambil untuk objek itu berhenti. Atau jika murid salin dalam statement given, betul atau tak cikgu? Statement given tu murid Q mengambil masa sampai bergerak untuk berhenti kepada jisimnya. Boleh. Tapi kena ubah slide sikit lah. Murid Q berjisim lebih besar. Kalau tulis murid Q berbadan besar, mengambil masa lebih lama untuk berhenti berayun berbanding murid P.
berbadan kecil. Adakah cikgu terima jawapan tersebut? Okey, boleh ke tidak cikgu? Itu maksudnya boleh ke tidak. Tapi idea tu ada, semua jawapan itu diterima cikgu, jawapan itu diterima. Okey, tengok contoh. Contoh untuk tujuan, galakkan murid menulis perkataan untuk mengkaji. Guna perkataan satu je mengkaji, bukan menyiasat, bukan mencari, mengetahui, tak ada. Untuk mengkaji hubungan di antara boleh ubah, dimanipulasi dan bergerak balas. Okay. Gisi objek dan masa yang diambil. Jadi semasa menulis esei, semasa kita minta murid menulis esei, minta murid menulis dulu boleh ubah, tulis cari dulu jawapan boleh ubah, kemudian baru menulis tujuan. Keadaan baldi, gisi objek, okay, panjang tali. Okey, kaedah yang saya guna pakai untuk ditulis oleh anak murid, sebab itu pentingnya murid mengetahui yang mana satu CV, constant, manipulated, variable, supaya murid senang untuk menulis kaedah tu. Contoh, dia dua body yang sama saiz, itu tinggal tu, yang sama saiz, digantung tali yang sama panjang. Tali yang sama panjang juga dimalahkan. Okay. Dimanipulasi, keadaan body jisim objek, jisim baldi. Baldi sebelah kiri adalah kosong, baldi di sebelah kanan, tertinggal kanan jadi dipenuhi pasir. Itu dimanipulasi. Masa yang diambil untuk baldi A, rekod tadi masa. Apabila baldi diberi tolakan untuk berayun, direkodkan. Mesti ada perkataan direkodkan. Dan seterusnya A, B, C, D, E. Ulang, langkah D, langkah E hingga langkah apa tu? Menggunakan langkah D diulang dengan menggunakan baldi B. Ini cara sebenarnya untuk murid yang tiada masalah, kaedah tu cara nak jawab tidak menjadi masalah, tapi murid yang istimewa, yang special, jadi saya terpaksa createkan, tulis ajar mengikut macam ni lah cikgu, CV, MRI, RV dan sebagainya. Okey, ni contoh gambar ajar berlabel. Okey, penjadualan data. Minta murid hanya buat jadual 2 kolom sahaja, di kiri dan kanan, dan dimanipulasi itu mesti diisi. Jisim objek atau jisim baldi kosong dipenuhi pasir. Perkara di atas tu diambil dari pemboleh ubah, dimanipulasi dan bergerak balas. Itu contoh 2015. Okay, kita pergi contoh 2016. Ini hanya gambar rajah sahaja. Tak ada situasi, tak ada statement given. So bagaimana cikgu nak menulis hipotesis? Ada dua situasi R dan S. Satu situasi R dan S. Okay. Macam mana? Okay, ada rasa sejuk, rasa panas. Ada dua bahan berbeza, bedak sejuk air, sebut pencuci air. Tapi tak, kalau murid menulis campuran bedak sejuk dan air menghasilkan rasa sejuk, campuran sebut pencuci dan air menghasilkan rasa panas. Tindak balas eksotermik membebaskan haba, tindak balas endotermik menyerap haba. Itu adalah contoh hipotesis, dan juga contoh hipotesis berdasarkan situasi itu. Okey, sebelum saya lupa cikgu, masa murid menulis pun boleh ubah. Pastikan murid menulis dengan ejaan yang penuh. Hanya menulis ejaan sikatan tidak diterima cikgu, ditolak walaupun jawapan dia betul, tapi perkataan pemboleh ubah, dimanipulasi, pemboleh ubah, bergerak balas mesti ditulis dengan ejaan yang penuh. Dan galakkan murid menulis ketiga-tiga pemboleh ubah. Walaupun pada SPM 2019 hanya 2 pemboleh ubah sahaja yang diminta, itu dimanipulasi dan bergerak balas. Tapi kita galakkan dia menulis ketiga-tiga pemboleh ubah. Okey, untuk bahan dan radas, dia mesti diisi sama ada satu bahan atau satu radas. Kan? Contoh kat sini diberi amonium klorida, natrium hidroksida, air, bika dan termometer. Barulah murid itu boleh mendapat 1 markah. Okey. Okey, kat sini ada macam tulis bacaan isi padu air dituang. Okay, kalau murid tidak menulis berapa isi padu, adakah jawapan murid itu diterima?
Boleh. Katakan air dituang ke dalam bikar, suhu awal diukur dan dicatat. Boleh jawapan itu diterima. Nah, amonium klorida ditambah ke dalam air tanpa menulis 5 gram, jawapan itu diterima. Okey, suhu akhir dicatat ulang menggunakan natrium hidroksida. Okey. Ini kaedah yang saya gunakan untuk murid-murid di sekolah lah. Soalan, ini gambarnya. Galakkan murid melukis. Okay, data, jenis bahan, amonium klorida, natrium hidroksida, suhu. Okay, di bahagian suhu tu tinggalkan kosong, tak perlu jawab apa-apa, tak perlu tulis apa-apa. Okay, contoh lain seterusnya 2017. Soalan ini pula ada situasi yang diberi, statement given, kereta dengan muatan 100 berbanding dengan kereta dengan muatan 400 kg pada kelajuan 56 km per jam. Okey. Semakin besar jisim atau muatan kereta, semakin besar kerosakan kereta. Tapi jika murid menjawab kereta dengan muatan 100 kg mengakibatkan kurang kerosakan berbanding dengan kereta muatan 400 kg daripada kelajuan 56 km per jam. Adakah 56 km per jam? Adakah jawapan itu diterima? Ya, jawapan itu boleh diterima. Yang saya gariskan yang warna orange ni, jawapan itu diterima. Okey, dalam soalan ini tujuan untuk mengkaji diberi troli, landasan, blok kayu dan pembaris. Satu radas untuk diisi pembaris. CV dia, keturunan, satu troli pada hujung landasan, tolak, ukur dan ulang menggunakan troli. Saya rasakan kaedah ini lebih mudahlah untuk diaplikasikan pada murid sekolah saya. Cikgu terpulanglah untuk kaedah dan prosedur tu. Mungkin cikgu lain boleh berkongsi apakah cara yang paling baik supaya murid menulis kaedah. Ini contoh gambar scene sebelum selepas pemenu. Data, dua troli, bilangan troli, kedalaman lekuk pada plasticine. Kita tengok 2018. Ini juga soalan bentuk statement given. Dia kata apa? Banyak nutrien tinggal pada gigi tidak dibersihkan, menggalakkan aktiviti mikroorganisma dan menyebabkan perebutan gigi. Ubat gigi bersifat alkali. So apakah kita punya hipotesis? Ingat cikgu, hipotesis bergantung kepada statement given ini. Ubat gigi bersifat alkali, mengurangkan perebutan gigi. Boleh menulis begini, ataupun semakin bertambah nilai pH, semakin berkurang pertumbuhan bakteria. So hipotesis mesti merujuk kepada soalan situasi, raja atau penyataan di atas. Bila soalan melibatkan 10B, B bermula dengan tujuan dan dia merujuk kepada bahan eksperimen yang diberi di dalam makmal. Untuk insulin anda diberi insulin, natrium hidroksida, bubur nutrien, tabung uji, jalankan eksperimen tersebutlah. Ini hubungan di antara nilai pH dan pertumbuhan bakteria. Ingat tujuan mesti ada dua pemolek ubah yang letakkan di situ, nilai pH tu dengan pertumbuhan bakteria. Dimalakan dan kultur bakteria. Okey, ini bersama 5 ml. Kalau tak letak 5 ml pun diterima cikgu. Bubur nutrien dan kultur bakteria dimasuk, insulin dimasuk dan tabung uji. Tabung uji dibiarkan selama 2 hari. Kekurangan bubur nutrien direkodkan yang ulang. Okey, 2018. Contoh gambar dia. Okey, label. Data. Okey, untuk jenis bahan, insulin tambah, bubur nutrien tambah, kultur bakteria. Kalau tak tambah, maksudnya tulis insulin sahaja dan tulis natrium hidroksida sahaja. Dia tak diterima jawapan. Jawapan tu diterima. Itu saja kelainan. Kalau murid menulis semula, tambah. Dengan cara yang betul, begini pun jawapan apa untuk penjadulan data ini diterima. Okey. 2019, soalan tahun lepas, akhir
Kita tengok senduk aluminium lebih panas daripada senduk kayu. Tak dalam periuk yang mengandung esok panas. Okey, calon murid tahun lepas dia hanya menulis senduk aluminium lebih panas daripada senduk kayu. Jawapan itu tidak diterima. Sepatutnya jawapannya adalah aluminium lebih panas daripada senduk kayu apabila kena tambah ayat di atas diletakkan ke dalam periuk yang mengandung esok panas. Kalau kita nak menulis berdasarkan situasi ataupun inilah, kalau anak murid saya, jangan sekali anak murid saya akan menulis begini, cikgu senduk kayu kena baik, senduk aluminium kena tahap yang baik. Dalam ramai itu adalah 2-3 orang, yang selebihnya dia akan salin, dia akan cari mana-mana ayat ataupun gambar yang sesuai untuk dia tulis. Itu aja contoh dia. So tekniknya ada kat situ. Tujuan untuk mengkaji hubungan huruf kuprum dan huruf kaca mengenai mengambil masa, paku tekan jatuh. Contoh jam langit. Okey. Tekan lekatkan pada jarak 15. Panaskan. Masa ambil, langkah diulang dengan huruf kaca. Okey. Lupa nak bagi dalam gambar rajah, bila murid melukis gambar rajah, kan, sekurang-kurangnya 2 markah ada pada gambar rajah, dan kadang-kadang tergantung pada soalan dan eksperimen, daripada gambar rajah murid boleh mendapat 3 markah, tetapi murid tidak dapat markah penuh dari gambar rajah. Kenapa cikgu? Sebab murid kena menulis direkodkan, maksudnya RV mesti ada penulisan jawapan RV responding untuk dicatat dan direkodkan. Mula murid itu boleh mendapat markah penuh 4 markah bagi kaedah. Okey. Panas penyaluran data, jenis huruf, kuprum, kaca, masa yang diambil. Okey, 2020 tak tahu tu. Dia habis soalan 10, ada sedikit kalau cikgu nak tengok soalan 11 dan 12. Saya ada prepare sikit saja, kita tengok sekejap. Okey, untuk soalan 2015, kat sini saya nak tunjuk pattern bagaimana selalu keluar daripada 2015 hingga tahun 2019. Yang A, bahagian A kat atas tu saya tak bincang dengan cikgu, tu cikgu bincang lah dengan bagaimana nak mencari jawapan tu. Okey, cuba saya nak cari kat sini, utamanya B1, mengenal pasti masalah. Okey, ini contoh soalan penyelesaian masalah. Okey, B1 mengenal pasti masalah, jawapan dia ada dalam soalan tersebut. Kat sini cikgu. Jadi cikgu boleh minta murid cari jawapan dalam statement given. Sekurang-kurangnya dia dapat 1 markah kalau tak jawab yang lain. Ini contoh soalan penyelesaian masalah. Untuk B2, 2 kaedah. Sekarang 2 kaedah. Ada setengah murid, dia hanya tulis kaedah, tiada penerangan. So beritahu dia lah, jelaskan kaedah 1 penerangan. Setiap 1 kaedah mesti ada penerangan. So 2 kaedah, 2 markah dan penerangan dia. Jadi total dia adalah 4 markah. Sekali kalau tak boleh terang pun, sekurang-kurangnya tulislah kaedah yang digunakan. Itu contoh 2015. Ini 2016, soalan 11 juga soalan lain penyelesaian masalah, mengenal pasti masalah. Jawapan dia ada kat atas cikgu. Peningkatan. Minta murid salin semula. Jadikan jawapan mengenal pasti masalah. Okey. Sama 2 kaedah, 2 penyelesaian. Untuk 2017, ini soalan memilih, membuat pilihan. Cuba cikgu tengok B1 pemilihan. Tujuan. Buat tujuan, cikgu sepatutnya menulis untuk memilih. Untuk memilih. Itu kata yang sesuai untuk kita menulis dengan ayat. Teknik dia adalah untuk memilih. Nak memilih apa cikgu? Tengok pada atas tu. Memilih bateri yang tahan lebih lama. Kena rujuk pada soalan untuk mainan tersebut. Itu adalah tujuan pemilihan untuk memilih. Okey.
Soalan seterusnya 2018 masih juga soalan penyelesaian masalah dan mencari jawapan B1, peningkatan gas karbon dioksida. Itu adalah masalah dia. Okey, nampak kan? Okey, soalan 2019. Ini dua kaedah, dua penyelesaian. Ini soalan konseptual. Tulis maklumat pelajaran 10. So, bagaimana cara yang betul untuk menulis maklumat? Macam mana cikgu? Okay. Berdasarkan rajah, ajar murid buat ayat berdasarkan rajah 10 satu markah. Contoh, kaedah pemprosesan makanan ialah penyinaran, pendehidratan dan pempasturan. Itu sahaja cikgu, satu markah. Okey. Pada tahun lepas dah ada tu minta 3 ciri sepunya, satu contoh lain. Contoh lain contoh daripada apa yang diberi pada rajah 10 dan hubung kait ciri sepunya. Okay, ciri sepunya, cara menjawab dia adalah disuruh kaedah pemprosesan makanan kan. So, kaedah sebenar bagi kaedah pemprosesan makanan ialah ciri sepunya 1 dan ciri sepunya 2. Okay, andai kata murid menulis ketiga-tiga ciri sepunya pun tidak jadi masalah. Tapi andai kata salah satu ciri sepunya itu salah, maka konsep dia semua jawapan untuk 4 akan jadi salah. Ciri sepunya mesti diambil daripada jawapan nombor 3 tu. Kenal pasti tu berdasarkan jawapan yang murid tulis. Okey. 20 tak tahu. Tengok pula contoh soalan 12. Pattern soalan 12. Okey, tengok pattern soalan 12. Okey, yang ini 2015. Yang sama, penyelesaian masalah. Kat situ jawapan dia. Nampak pattern dia. Okey. Selagi ada kaedah dan penjelasan setiap kaedah. 2016, ini lain. Ini soalan memberi pendapat. Memberi pendapat, wajar ya atau tidak, setuju atau tidak, wajar atau tidak. Jadi 6 markah. Ini tak ada guideline. Berikan alasan. So, cara yang pertama, ajar murid itu jawab dulu ya atau tidak 1 markah. Sesuai atau tidak? Ya, sinar gambar saya bersetuju, ya, tidak sesuai. Dapat 1 markah di situ dan alasan 5 markah. Okey, so kurang-kurangnya dia jawab ya atau tidak, wajar atau tidak, sesuai, bersetuju atau tidak bersetuju. Itu cara pemarkahan yang diberi. 2017, okey, tulis maklumat bagi mutasi gen. Macam tadi lah, buat ayat. Mutasi gen ialah, okey, konsep sebenar mutasi gen ialah apa dan apa. Ciri sepunya yang diberi pada B2 tu. Nak letak 3 pun boleh, pastikan ketiga-tiga ciri sepunya itu betul, barulah jawapan di B4 diterima. Okey. 2018 mengenai soalan konsep. Okey, 2 ciri sepunya, balik semula tadi 3. Cuma berbeza dia nak contoh dan 1 ciri. Sebelum ni minta contoh saja, tak ada ciri. 1 contoh dan 1 ciri. Konsep sebenar kata asli ialah ciri sepunya 1. Salin semula ciri sepunya dah tulis tu pada B1, salin semula dah letakkan dalam ayat dan tambah dan ciri sepunya yang kedua. Okey. Ini dia terbalik tahun lepas dia terbalik. Soalan 12 penyelesaian masalah. Soalan 11 dia soalan konsep. Rakyat Malaysia mengalami kegendutan. Untuk kenal pasti masalah. 2 kaedah, 2 penyelesaian. Kalau tak boleh, kalau murid tak boleh tulis, tak boleh terang, sekurang-kurangnya ajar dia menulis kaedah, beri 2 kaedah. Okay, 2 markah. Okay, nampak cikgu? Itu adalah teknik yang saya ada. Kalau cikgu nak tengok analisa daripada tahun 2015 hingga tahun 2019, analisa soalan. Ini kertas bahagian A.
ada soalan tu berulang, ada yang tak berulang. Kita tengoklah soalan logam banyak kali juga keluar. Logam ini untuk 5 tahun, 5 tahun ke belakang. Tak pastilah cikgu. Saya buka penggubal soalan. Cikgu boleh tengoklah yang mana cikgu rasa mungkin kita boleh share untuk tahun 2020 soalan mana yang kita rasa keluar lah cikgu. Ini tak sekali keluar. Okay. Ini ke cahaya, soalan cahaya, fotosintesis, fotografik. Okey, nampak? Okey. Soalan variasi, variasi. Okey. Untuk soalan 11, soalan C, soalan 10. Soalan lain, tengok soalan dia, inersia, eksotermik, endotermik, momentum, faktor, logam dan bukan logam. Tak sama. Okey. Soalan 11. Ini tajuk bab 6, tingkatan 5, cara. Tingkatan 5 juga, mencegah penjangkitan penyakit, denggi tadi. Penghasilan tenaga elektrik, yang bateri, kesan pencemaran. Ini bab 6, tingkatan 4, tingkatan 5, kaedah pemprosesan yang semua tak sama. Last sekali, soalan 12. Pencemaran, ini sekali. Soalan 11, warna pencemaran, bahan radioaktif, mutasi, polimer, tabiat makan, tabiat pemakanan yang sihat. Okey, saya rasa cikgu dah nampak kot apa-apa yang saya nak terangkan, jelaskan, untuk teknik yang saya guna, kan? Sama kan? Macam mana cikgu? Boleh? Maksudnya apa yang saya tunjuk ni sesuai dengan anak murid sekolah saya lah. So saya akan share bahan ni, cikgu guna, cikgu boleh ubah soal, cikgu boleh tambah dan mungkin cikgu boleh share semula untuk kita guna bersama-sama. Saya rasa setakat ini saja kot perkongsian saya. Saya harap dengan sedikit perkongsian ini dapat membantu cikgu membantu cikgu untuk membantu cikgu dan seterusnya membantu anak-anak murid cikgu. Okey, saya mohon maaf andai kata perkongsian ini tidak mengikut kehendak cikgu lah. Cikgu dah tahu. Okey. Jadi mohon maaf sekali lagi. Sekian, terima kasih. Saya kembali semula kepada pengurusi majlis, Puan Su. Okey, terima kasih Puan Nadira. Nadira, sini ada beberapa soalan. Rujuk kepada chat ya. Okay, boleh yang tadi soalan tadi, boleh tak kalau hipotesis ditulis paku besi berkarat manakala paku peluri tidak berkarat? So Puan Nadira cakap boleh ya? Boleh. Okay. So maknanya kalau pemerhatian pun boleh tulis ayat begitu juga tak? Boleh tulis begitu. Hipotesis dengan pemerhatian boleh ayat yang sama? Kadang-kadang jawapan dia adalah hampir sama. Okey. Soalan kedua daripada Putri. Soalan penggelasan yang tik-tik-tik. Kalau satu markah, maksudnya satu tik sahaja ke? Satu markah, maksudnya jawapan tu sepatutnya dua tik, satu markah. Kalau tik satu, sepatutnya jawapan dia 2, jawapan dia kosong. Maksudnya, kalau satu markah bukan hanya terhad kepada jawapan satu tik sahaja. Dia boleh jadi satu tik, dia boleh jadi 2 tik. Biasanya, maksudnya pengelasan melibatkan dua bahan lah. Maksudnya ada 2 jawapan untuk satu markah. Kalau murid tik 3 pun salah. Kalau tik 4 salah lah. Ataupun tik 1 juga salah. Jadi kalau jawapan dia ada 2 pengelasan yang sama, sepatutnya tik 2 baru dapat satu markah. Oh, bukan maksudnya satu markah satu tik lah. Oh, tidak, bukan. Okey. Harap-harap Cikgu Putri boleh dapat tahu ni.
Okey, kemudian lagi satu soalan daripada Cikgu Uma. Aida, boleh pilih mana-mana dari yang disenaraikan ataupun ikut skema? Macam mana lagi sekali? Aida untuk bahagian C, Aha. Aida boleh pilih-pilih mana-mana dari yang disenaraikan atau ikut skema? Dari segi susunan ke macam mana? Cikgu Uma boleh perincikan soalan Cikgu Uma tak? Okey, Ida. Okey. Okey, Ida, itu hanya guideline, panduan kan nak tulis. Tak semestinya tulis bilangan 4. Murid boleh tulis sebanyak yang boleh. Jadi pemeriksa akan pilih jawapan yang betul. Jadi kalau katakan jawapan itu salah, so pemeriksa tidak akan kata salahkan pangkal, dia akan memilih jawapan yang betul. So tiada terhad nak tulis berapa panjang kaedah. Jadi yang saya tulis tadi CV, MRE, RV itu adalah panduan lah untuk murid yang sederhana, untuk murid yang berpotensi. Dengan murid yang tiada masalah, rasanya dia boleh menulis kaedah seperti biasa lah. Maksudnya macam tu. Okey. So, urutan pun tak apa. Kalau urutan dia salah, ke bawah, ke atas, tak apa, diterima. Pemeriksa akan mencari jawapan yang betul. Urutan tu tidak memainkan peranan lah maksudnya. Okey, terima kasih Puan Nordila. Okey. Okey, sekarang sesi soal jawab. Cikgu-cikgu yang ada soalan atau ada apa-apa nak tanya Puan Nordila, boleh tanya melalui chat atau melalui cikgu buka mic untuk tanya soalan kepada Puan Nordila. Okey, cikgu, saya rasa semua cikgu-cikgu dah dapat edaran kan dalam perkongsian dalam WhatsApp group kan. Saya rasa dalam contoh soalan diberi tu, contoh soalan itu hampir cikgu boleh rujuk, boleh cuba apply dan teknik yang telah kita kongsi tadi. Mungkin cikgu boleh tengok kalau cikgu ada helaian handout yang kita dah kongsi tu, kat situ cikgu akan nampak lebih jelas macam mana nak cari pemulih ubah, macam mana nak menulis pemerhatian, nak menulis definisi secara operasi. Saya rasa cikgu boleh, saya pasti. Okey. Kalau tak ada soalan, okey, terima kasih kepada Puan Nordila. Okey, di dalam chat saya akan sharekan link penilaian khusus atau link penilaian maklum balas. Kemudian saya akan sharekan skrin untuk isi kehadiran. Cikgu-cikgu sila isi kedua-duanya